Yang saya faham di sini, di zaman sekarang ni ramai yang mencari ilmu dengan membaca dari buku, media, alam maya, mendengar radio, ada juga yang tengok dari YouTube dan selainnya. Jadi maknanya bagaimana tu Ustaz kalau semacam agak sia-sia kalau tak berguru ataupun bertalaki. Jadi mungkin Ustaz boleh beri pencerahan. Asasnya ialah bertalaki dan berguru. Tapi nak mengukuhkan, mungkin kita dah dengar tapi kita baca tengok, oh ya betul. Kita dah dengar tapi kita tengok dalam internet, kita cari maklumat dia lagi, maka itu tak ada masalah. Jangan langsung kita membaca sahaja atau kita mencari bahan dengan tanpa rujuk, kerana kita tak tahu di mana betul atau salah. Kerana dalam internet macam-macam bahan boleh masuk. Musuh-musuh Islam sentiasa mencari ruang untuk memasukkan perkara-perkara yang kita tak tahu. Macam contohnya puak-puak Syiah, dia masukkan surah yang dibuat, dipanggil surah wilayah. Dalam Al-Quran tak ada, tapi dalam internet dia ada, dia sebarkan. Dan banyak lagi benda-benda yang disebarkan. Bila kita tak ada ilmu daripada ulama secara talaqi, kita tak dapat nak tapis. Dibimbangi kalau kita kutip ilmu yang bukan yang betul. Kerana kita tak ada orang pandukan kita, tak ada orang yang bantu kita. Kita ingat kepandaian kita, kita dah boleh. Dengan internet kita yakin sepenuhnya apa maklumat yang tu, tak semua yang betul. Bahkan dalam internet sekarang ni kalau kita tengok, banyak anak-anak muda rosak. Kerana di sana dia boleh tengok apa yang dia tak boleh tengok kat luar. Dia boleh tengok sehingga yang tak berpakaian, dia boleh tengok yang berbagai-bagai perhubungan yang berbagai-bagai kita tak boleh nak sebut. Di sekarang ni ada, dia tekan di jari dia je, bapa pun tak tahu apa yang dia tengok. Dia belum kahwin lagi, dia seorang anak gadis, tengok benda yang tak elok. Ini semua mengundang kepada bahaya. Yang kita dengar selalu berlaku, buang anak itu ini, bukan dia saja-saja buang atas sebab kadang-kala dia tahu perbuatan itu terkutuk, tapi dia tak sanggup menanggung malu. Dia rasa malu sangat kalau benda ni diketahui oleh masyarakat dan orang akan kutuk bapa dia, mak dia. Akhirnya dia telah terlanjur. Nak buat macam mana benda tu? Kerana benda tu menjadi tarikan dan dorongan. Sebab itu dalam internet ni kita tak salahkan internet. Ada baiknya, macam-macam benda kita dapat. Ada buruknya, bergantung kepada kemampuan seseorang untuk mengendalikannya. Jadi kalau dia salah, dia tak ada bimbingan, tak ada orang pandukan dia, memang dia akan terlajak ke lain. Kerana nafsu sentiasa, dan lebih lagi musuh yang kita tak dapat lihat, syaitan itu, dia akan buatkan kita lari, bahkan dia akan buat kita tergelincir daripada landasan yang sepatutnya. Dan inilah yang sedang berlaku dalam masyarakat kita. Kita bimbang anak-anak sekolah darjah 6, darjah 1, mana umur 7 tahun, umur 8 tahun, 9 tahun, dah pandai cakap benda-benda yang tak elok. Dulu orang nak kahwin pun tak tahu apa lagi, bercinta pun tak tahu lagi. Sekarang ni dah bercinta, darjah 1 dah bercinta, darjah 2 dah bercinta. Apa nak buat? Nak tunggu kahwin mungkin lagi 10 tahun. Daripada benda yang rosak ni boleh berlaku berbagai-bagai. Tambah pula musuh-musuh hari ni, dia senang je. Dia buat apa? Dia bagi kondom free. Kemudian ada lagi, saya pernah satu jiran tunjuk saya, anak dia pergi sekolah jalan kaki, tapi kadang-kadang tersepak adalah kertas-kertas yang jatuh tepi-tepi jalan. Dia angkat-angkat tengok gambar perempuan bogel dan gambar perempuan dalam keadaan yang tak senonoh. Dia simpan dekat dia, dia tengok. Jadi macam satu rancangan yang tidak sihat yang sedang dianjur tanpa kita sedar. Mereka nak merosakkan anak-anak kita dengan tersebarnya gambar-gambar lucah dan sebagainya. Sebab itu kita perlu kepada pemandu yang mak bapak tak boleh nak kontrol sepenuhnya. Dengan sebab itu kita kena ambil ilmu betul daripada lidah ulama, majlis ilmu. Itu yang paling penting untuk selamatkan kita. Wallahualam.